إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, perempuan, para jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mula-mula dan pertama-tama kita memanjatkan syukur puji kita pada Allah kerana melalui kurniaannya, pilihannya, taufik hidayahnya, pertolongannya, keizinannya pada hari ini dapat kita melangsungkan menjalani kelangsungan hidup kita di muka bumi ini dengan melakukan taat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayah untuk kekal taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kembali kepada Allah pun dalam keadaan taat. Amin tuan-tuan. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan pengajian ini, sama-sama kita mulakan pengajian kita ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muka surat 79 insya-Allah. Sifat basar, sifat melihat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 79. Basar, sifat basar Allah ialah antara sifat ma'ani yang berada pada zat azali lagi qadim keadaannya. Maka di sini fahamlah kita bila Allah itu melihat, maka melihat Allah Ta'ala itu akan sekalian perkara yang qadim dan juga perkara yang hadis dengan sifat melihat Allah. Boleh faham Allah Ta'ala melihat. Kalau makhluk boleh melihat, tapi Allah tak boleh melihat. Lebih makhluk pada Tuhan pula. Jadi Allah SWT dalam Al-Quran memang Allah kata innahu was-sami'ul basir. Innallaha sami'ul basir. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Allah itu mendengar dan juga melihat. Jadi kalau Allah dah kata dirinya melihat, melihatlah. Memang dari segi ahli kalam mutakallimin kata kalau Allah Ta'ala tak melihat pun tak menjadi masalah. Kalau segi akal kita, bagi segi hukum akal, Allah tak melihat pun tak mengapa, kerana Allah dah tahu apa perkara yang berlaku dan akan berlaku. Namun bila zatnya ataupun Allah sendiri yang menceritakan tentang dirinya yang maha melihat, maka segala pendalilan akal tersebut mansukh. Maksudnya bila diri sendiri, Allah sendiri yang berbicara akan dirinya yang maha mendengar dan melihat, maka isbat Al-Quran qata'i lagi dalalah, menunjukkan Allah itu sifatnya melihat dan juga mendengar. Maka mustahillah Allah itu amun ataupun buta lah. Maka kalau kita faham sini Allah melihat, macam kita lah, kalau kita kata kita melihat dengan bola mata kan, mana kita melihat dengan mata. Jadi Allah melihat dengan sifat melihat, sifat basar Allah yang melihat.
Dan Allah SWT melihat perkara yang qadim dan juga perkara yang hadis. Qadim ni maksudnya perkara Allah lah, zat dan segala sifatnya. Allah melihat zatnya dan Allah melihat sifatnya. Mana zat Allah dan sifat Allah tu qadim, dan Allah melihat segala perkara yang maujudat, iaitu perkara yang maujudat dari sisi hadis. Kalau kita tengok maujudat tu dua keadaan lah. Satu maujudat segi wajib, satu lagi maujudat dari segi hadis. Jadi maujudat yang wajib ialah Allah, iaitu zatnya dan segala sifatnya. Itu dilihat oleh Allah. Kita boleh lihat, kita pun depan belakang tak boleh lihat kan? Allah Ta'ala melihat zatnya secara tafsil, secara keseluruhan, terperinci. Dan Allah juga melihat segala sifat-sifat yang berada pada zatnya, seperti sifat qudrah, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Melihat dirinya dan melihat segala sifatnya. Dan Allah juga melihat segala maujudat yang dalam bentuk hadis ataupun dalam bentuk hudus, perkara yang baharu. Perkara yang baharu, contohnya perkara yang baharu ini seperti makhluk, bulan, bintang, batu, manusia, malaikat, jin. Segala perkara yang maujudat, perkara yang wujud, Allah dilihat. Termasuklah roh kita, termasuklah cahaya, termasuklah bunyi, perkara yang wujud. Bunyi suara kita ni wujud tak? Yang kita boleh dengar ni kan wujud lah. Kalau tak dengar suara, dengar apa pula? Maka Allah Ta'ala mendengar suara, Allah mendengar bunyi, Allah melihat suara dan Allah melihat bunyi. Itu pada maksudnya qawi Allah itu, kekuasaan Allah itu, kemampuan Allah untuk melihat itu ada. Maka fahamlah kita bila dikatakan Allah basar, mana Allah melihat perkara yang wajib, iaitu zat dan segala sifatnya, dan perkara yang jaiz. Jaiz ni boleh kita kata hudus lah. Jaiz ni harus macam kita kan, kita dah sekarang masih ada kat bumi ni, mana Allah melihat kita. Tapi bila kita dah mati, masuk dalam kubur, Allah melihat apa yang terjadi pada jasad kita di kubur. Kehancuran pada badan kita, struktur tulang belulang itu dilihat oleh Allah. Dan Allah melihat roh yang diangkat oleh malaikat. Tak terlepas pun entah roh ke malaikat yang kita tak nampak dalam bentuk jismul latif pun dilihat oleh Allah. Malaikat memang kita tak nampak, tapi Allah takkan tak nampak malaikat pula. Roh kita pun tak tahu di manakah roh kita sebenar. Kalau kita tunjukkan roh mana roh kita, entahlah Ustaz, saya bab-bab roh ni tak erti nak tunjuk tapi ada tak ada? Sudah tentu ada. Allah kata ada kan? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna kan, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Itu Allah yang cerita. Adakah suatu benda yang tidak dilihat itu tidak ada? Itu kita kena faham dari segi ilmu mantik ni lah. Mana suatu benda yang kita tak nampak, tak semestinya tiada. Tak semestinya tiada. Macam roh kita nampak tak? Memang tak nampak, tapi ada tak? Ada lah. Jadi perkara yang Allah cipta itu, maujudat itu dilihat oleh Allah. Cuma di sini lah, namun jaiz ni terbahagi pada dua. Yang ni maksudnya perkara yang harus, yang telah ada. Maksudnya yang telah ada di sini apa-apa yang kita lihat sekarang lah. Mana apa yang telah ada di sini, rumah, bulan, bintang, langit dan bumi itu dilihat oleh Allah. Maka di sini dia panggil ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq tanjizi hadis, iaitu Allah melihat segala perkara yang baharu. Kalau kita tengok daripada segi wajib, ta'alluq tanjizi qadim, iaitu Allah melihat zatnya qadim, yang qadim lagi, dan juga sifatnya. Tapi bila dinisbahkan dengan ciptaannya, dengan makhluknya, di sini dia kata ta'alluq tanjizi hadis. Perbahasan ta'alluq ni ada kita bincangkan. Ta'alluq ni apa? Ialah fungsi. Fungsi sifat melihat itu. Apa fungsi sifat melihat? Sifat melihat Allah tu apa fungsinya? Melihatlah. Melihat yang pertama, bila melihat kepada zatnya, maka dia panggil
ta'alluq tanjizi. Tanjiz ni kalau kita kata apa Ustaz? Pelaksanaan ataupun kita katakan sebagai apa ni, tanjizi ni, tanjiz sasaran, sasarannya. Mana ta'alluq itu fungsi atau yang menyasarkan untuk melihat perkara yang qadim, iaitu zatnya dan segala sifatnya. Dan juga ta'alluq tanjizi hadis, iaitu ta'alluq itu fungsi, tanjizi sasaran kepada segala perkara yang baharu. Arash, kursi, kalam, qalam, lauhun mahfuz, malaikat, syurga, neraka dan sebagainya yang telah wujud, yang telah diwujudkan, telah pun dilihat oleh Allah. Nenek moyang kita pun dah dilihat oleh Allah Ta'ala. Itu dipanggil ta'alluq tanjizi hadis, benar perkara yang baharu ada. Dan juga satu lagi perkara yang harus, yang akan dijadikan, ataupun kita panggil sayujad, perkara yang nanti lagi akan datang ciptaannya, seperti hari kiamat. Jadi ini dikatakan sebagai ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq suluhi qadim, iaitu kebolehan. Ta'alluq ni fungsi, suluhi ni kebolehan untuk melihat sesuatu yang harus akan berlaku secara qadim. Maksudnya dalam ilmu Allah dah diketahui. Mana telah ditahu, telah dilihat dalam, macam kita lah kan, macam kita orang bawa apa ni, komputer kan, orang mekanik kereta rosak. Contoh ni contoh tuan, kita kata ke abang, kereta saya tak boleh start lah. Ya ke? Tu apa? Dia pun ambil bab kunci. Dia pegang kunci, dia dia dah tahu dah. Dah tahu bentuk dia kereta ni macam mana, apa yang rosak. Ustaz ni starter rosak. Dia dah tergambar dalam ilmu yang ada, dalam akal dia tu dah ada. Begitulah Allah Ta'ala, dalam ilmu Allah dah tersusun perkara yang akan berlaku. Kiamat itu bagaimana, hancurnya bagaimana, bulan bintang tu berlaku penghancuran, penghentaman. Salah satu antara mereka, bumi akan hentam bintang, bintang akan hentam bulan, bulan akan hentam matahari, hancur, paksi ni akan berlari. Macam mana bentuknya dah dirancang oleh Allah. Macam mana meletupnya bumi ni, berlaku nebular dan sebagainya akan kita tahu. Diketahui oleh Allah Ta'ala secara qadim, secara suluhi qadim, iaitu harus Allah melihat. Maksudnya Allah mampu melihat. Kalau kita tengok dari segi kudrat kan, sifat kudrat Allah, dalam kudrat Allah ada satu ta'alluq, bagi ta'alluq suluhi qadim juga. Ta'alluq suluhi qadim, iaitu sesuatu perkara kemampuan Allah untuk melaksanakan walaupun benda tu belum dilaksanakan. Contohnya alam ini dah terjadi belum? Dah jadi kan? Sebelum alam terjadi, adakah Allah tak berkudrat? Nampak tak? Ulama kata, mana belum alam ni, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada arash, belum ada sesuatu apa pun, adakah Allah tidak mampu untuk menciptakan? Faham? Jadi kalau maksudnya bukan Allah tak mampu, Allah mampu. Pasal tu kita katakan ta'alluq suluhi qadim, iaitu kebolehan Allah, kemampuan Allah secara qadimnya untuk melaksanakan sesuatu yang dia hendak. Pelukis kan, pelukis. Kalau kita tengok contoh, kalau pelukis ni dia berbeza dengan Allah Ta'ala. Pelukis, kalau kita kata awak ni pelukis ke? Saya pelukis, dah ada galeri lah. Tak ada. Berapa galeri, berapa banyak galeri yang buat? Belum ada lagi. Maknanya kita pun sangsi, dia ni pelukis ke tak pelukis? Betul tak? Tapi secara bakatnya dia ada tak? Dia memang tak ada galeri, tapi dia boleh melukis dan sebagainya. Memang tak ada galeri, tapi secara bakatnya dia boleh melukis. Akhirnya bila dia melukis, baru kita tahu, oh dia ni memang ada bakat melukis. Faham? Ini kita contoh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala
belum alam ini diciptakan, memang Allah berkemampuan, memang Allah berkuasa untuk menciptakan. Cuma apabila Allah menciptakan alam ini, tajallilah sifat kudrah Allah itu. Faham begitu? Oh, memang Allah sifat menciptakan. Belum ada alam ni pun memang Allah dah boleh menciptakan. Itu boleh tu. Jadi kalau kita kan perkara harus dijadikan perkara yang boleh tak Allah melihat hari kiamat, boleh tak Allah Ta'ala melihat bagaimana ke syurga neraka, bagaimana berlakunya perhimpunan di mahsyar besok, boleh, kerana dah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Tu boleh faham tuan-tuan? Di sini ada 3 takluk yang kita boleh faham, ialah takluk pertama yang pada segi wajib itu takluk tanjizi qadim, iaitu Allah melihat akan segala yang qadim, iaitu zat dan segala sifatnya yang qadim, iaitu sifat apa tuan-tuan? Sifat yang ada pada Allah 7 sifat saja, iaitu sifat apa? Sifat kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Allah melihat, bahkan Allah melihat sifat melihatnya. Kan? Allah melihat sifat melihatnya. Itu dikatakan sebab perkara mawjudat, perkara yang ada. Dan bila dalam perkara jaizat, perkara yang jaiz, perkara yang harus, maka terbagi 2 juga. Itu takluk pertama, takluk tanjizi hadis, iaitu Allah menyasarkan penglihatannya itu kepada segala bentuk yang baharu, yang mawjudat. Dan juga Allah mampu dan Allah boleh, keduanya boleh melihat sesuatu yang baharu yang akan diciptakan, iaitu perkara yang sayujad, atau kita panggil sebagai takluk suluhi. Suluh ni bolehlah, berkebolehan, berkemampuan, biqawi, untuk melihat sesuatu itu. Huraiannya, basar ialah sifat yang tetap ada, yang qadim lagi azali, yang berada pada zat, berdiri pada zat ni tuan-tuan ialah bahasa patani lah, bahasa kitab dulu. Sebab kalau kita tengok apa maksud sifat, apa maksud sifat zat itu, sifat itulah tempat berada, berdiri segala zat, segala sifat. As-sifat tu qama fihi fi zat, qama bihi fi zat, berdiri dengannya pada zat. Mana dia berada. Qama ni bahasa Arab ni berdiri lah. Tapi kalau kita terjemahkan ke bahasa sekarang ni, berada, sesuatu sifat yang berada pada zat Allah Ta'ala. Bila ditakdirkan besok kita masuk syurga untuk melihat Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan melihat segala zatnya dan juga segala sifat yang berada pada zatnya, sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar. Bagaimana? Jangan tanya saya tuan. Baik. Dengannya ini, dengan sifat tersebut, dengan sifat basar tersebut, nyatalah, iaitu inkisyaf. Dengan sifat tersebut inkisyaf, melihat Allah Ta'ala akan segala setiap sesuatu. Maka Allah Ta'ala melihat dengan jelas, inkisyaf, dengan terang, tanpa ada hijab, tanpa ada sesuatu yang mentadbir. Kalaulah kita boleh melihat depan kita, Allah boleh melihat segala dalam batang tubuh kita ni, otak kita, darah kita, kolesterol berapa banyak, semua diketahui oleh dan dilihat oleh Allah Ta'ala. Jelas. Hatta 2 butir pasir yang bergeser dalam lautan paling dalam pun dilihat oleh Allah dengan jelas. Dengan jelas. Apa yang difikir dalam benak hati kita pun dilihat oleh Allah Ta'ala dengan jelas. Apa yang digambarkan dalam akal fikiran kita pun dilihat oleh Allah dengan jelas. Perkara itu ada. Perkara itu ada. Dan Allah juga melihat segala bunyi-bunyian, segala tasbih-tasbih binatang, lagi apa, percakapan-percakapan, suara-suara dan sebagainya, dilihat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Mana tidak terselindung, tidak terselindung pandangannya oleh gelap. Maksudnya kalaulah seekor semut yang berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap, pun diketahui Allah Ta'ala dengan jelas penglihatan, tidak terlindung oleh pandangan Allah tersebut. Jadi apa hikmahnya tuan? Apa hikmah Allah Ta'ala melihat ini? Ialah kita berwaspada,
berwaspada dan menjaga tata susila kita, adab dengan Allah. Jaga amalan kita ni untuk dilihat oleh Allah. Satu, kita punya amalan ni bukan untuk dilihat oleh makhluk. Sebab makhluk ni sifatnya penglihatan yang sementara. Kalau ada melihat pun tak dihargai mungkin. Kalau dihargai nanti timbul riak pula. Jadi kita sembahkan amalan kita ni untuk diperlihatkan siapa tuan-tuan? Siapa nak lihat? Siapa nak tengok amalan kita ni? Allah lah. Buatlah untuk Allah, kerana dia lebih melihat, dan penglihatan Allah tu kekal. Penglihatan manusia ni tak kekal. Jadi buatlah kepada yang kekal. Manusia besok dah gabung tak dapat lihat dah, semua masam lah, kan? Spek dah tebal-tebal kantar, kan? Jadi kita tunjukkan amalan kita pada Allah. Anta abudallah ka'annaka tara fa in lam takun tara wa innahu yarak. Dan Allah, Nabi kata apa, beribadahlah kamu seperti kamu melihat akan Allah. Ini pada makam yang tinggi. Kalau tak mampu berbuat demikian, maka wa illam takun tara wa innahu yarak. Dan kalau kamu tak mampulah mendapatkan, maksudnya ihsan sebegitu, kesyuhudan begitu, maka rasailah kamu ini dilihat oleh Allah. Memang kalau di peringkat yang paling bawah, peringkat yang kedua tu, siapa-siapa boleh rasa, kan? Kalau ada perasaan tersebut dilihat oleh Allah, ni tak boleh mencuri, ni Allah lihat aku, maka kita tinggalkan mencuri tadi. Bukan kerana takut polis, bukan kerana takut langgar SOP, tapi takut akan Allah. Kita membuat segala amal kebajikan bukan untuk dilihat, bukan untuk dipertontonkan pada orang lain, tapi saya solat, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, untuk apa aja? Lillahi rabbil alamin. Itu sebenarnya, itu bila kita memahami sifat basar Allah itu, melihat Allah itu, maka hati kita tak tension pasal kita buat untuk Allah. Manusia hargai ke tak hargai ke, peduli je lah, kan? Pasal yang kita peduli sekarang ialah pandangan Allah tadi kita. Tapi kalau nak buat untuk Allah, buatlah yang terbaik. Jangan kita buat main tara Allah, bar sami Allah, Imam Hamidah, main-main semayang tu. Kalau nak buat untuk Allah, buatlah betul-betul. Buat yang terbaik, ahsanu amala. Itu yang sebenarnya. Saya buat tak apa, saya buat untuk Allah, bukan untuk orang. Yalah, buatlah baik-baik, janganlah buat main taram lah. Kalau kita kerja, kan, kita kerja untuk Allah. Kerja lah betul-betul, masuk pukul 8, balik pukul 5. Isi masa betul-betul tu dengan penuh bekerja, barulah jadi ibadat. Tapi kerja main-main, tak apalah, orang tak hargai, tak apa, janji Allah hargai, tapi dia buat kerja macam nak tak nak, kan? Mana bekerja tadi tu, bertugas tadi tu, menjalani tugas dengan penuh orang kata dengan penuh committed, dengan sungguh-sungguh kerana Allah. Buatlah sungguh-sungguh, jaga awal waktu, ambil gaji yang betul. Kalau ada rezeki lebih, sedekah, cukup haul dan nisab, keluarkan zakat. Begitu. Ini buat kerana Allah, tapi zakat pun tak nak bayar, sedekah pun malih. Itu natijah kalau kita tak buat untuk Allah. Jadi buatlah kerana Allah, untuk dilihat dan dipertontonkan oleh Allah Jalla wa Azza. Apa-apa yang berlaku yang ditakluk oleh sifat sama, mendengar, adalah juga takluk sifat basar. Jadi apa yang ditaklukkan oleh sifat basar sama juga dengan sifat sama. Sama itu mendengar segala inkishaf, itu takluknya takluk inkishaf, dan basar pun takluknya takluk inkishaf, terang dan jelas. Tidak ada yang terselindung pada pandangan dan pendengaran Allah yang Maha Qadim. Umpamanya kita katakan Allah Ta'ala mendengar dan melihat zatnya yang sedia kala. Itu kalau kita nak sandingkan sifat kalam Allah dan sifat basar Allah. Sifat basar dan sifat sama. Maka kalau kita katakan, dengan mudah fahamlah bahawa Allah mendengar dan melihat zatnya yang qadim. Boleh faham Allah mendengar segala zatnya yang qadim, dan Allah mendengar dan Allah melihat zatnya yang qadim. Kedua, Allah mendengar dan melihat segala sifatnya yang sedia kala, yang seperti sifat kalam, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama. Maksudnya sifat yang sedia kala berada pada zatnya.
Dan Allah mendengar dan melihat perkara yang harus telah ada, seperti segala gerak-geri, diam, bergerak, diam, jalan dan sebagainya. Diri maujudat itu dengan jelas, iaitu mendengar maujudat dan melihat maujudat. Melihat perkara yang ada, melihat makhluknya dan mendengar makhluknya. Batu kita dengar kan dia bercakap. Ambil kau tu, batu tunggu-tunggu tu boleh dengar kan. Tapi dia berzikir ke apa tu dapat tahu tak? Kalau ada kita pengsan. Kan? Allah Ta'ala satu antara mukjizat Nabi SAW, bukan mukjizat, panggil irhasah. Kan? Dia panggil irhas. Irhas Nabi ni, maksudnya irhas ni ialah sesuatu kejadian khariqul adat yang berlaku pada Nabi sebelum baginda dilantik sebagai Rasulullah, iaitu ada batu-batu yang memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu pun bagi salam tuan-tuan. Batu pun bagi salam dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kemuliaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam peperangan Uhud, gunung Uhud itu bergerak. Gunung Uhud tu bergegar. Dia bukan bergegar kerana apa? Kerana terlampau gembira Rasulullah berada di belakangnya, di atasnya lah. Sehingga Nabi pun hentak kaki pada Uhud tu supaya dia diam, tidak bergegar. Maka semua itu perbuatan-perbuatan makhluk itu dilihat dan didengari oleh Allah Ta'ala. Kegembiraan yang ada pada Uhud itu diterjemahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uhud itu bergembira kerana di atasnya adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada binatang-binatang yang mengadu-ngadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada unta datang, wahai Rasulullah, aku ni sakit lama tak makan lah, tuan aku baik aku macam ni. Rasulullah panggil tuan tu, baik. Ada lagi, maknanya binatang, daun-daun, segala jamadat, segala yang batu-batan, pokok-pokok ni semuanya, mereka ni ada suaranya yang didengari. Jikalau Allah Ta'ala singkap pada kita ni tabir untuk mendengarnya dan melihatnya, maka kita boleh melihat. Macam kisah-kisah orang-orang saleh, mereka boleh melihat dengan izin Allah, diangkat hijab badannya untuk melihat takdir yang akan berlaku. Seperti kisah Nabi Allah Khidir Nabi Allah Khidir alaihissalam, kisah yang masyhur dalam surah Al-Kahfi, yang mana Allah SWT beri kelebihan kepada Nabi Khidir alaihissalam melihat dan mengetahui apa yang telah ditakdirkan akan sesuatu. Maka Nabi Khidir alaihissalam pun melaksanakan pun dengan takdir Allah juga, iaitu memecahkan perahu, lagi apa, membina rumah anak yatim, membunuh budak kecil dan sebagainya. Itu pun berlaku dengan takdir Allah. Tapi itu perbahasan lain lah. Itu perbahasan yang lain. Tapi nak bagi tahu semua perkara, penglihatan kita ni boleh melihat tak alam jin? Boleh, jikalau diizin oleh Allah. Diangkatkan pandangan mata kita, dibukakan hijab kita, boleh melihat. Bukan jin tu masuk alam kita, tidak. Jin tu dia ada alamnya, namun di pertengah di antara kita dengan dia ada satu tabir, hijab. Itu yang jikalau ditakdirkan Allah Ta'ala, maka kita boleh lihat, lihat jin tersebut, syaitan tersebut, malaikat tersebut. Ada satu wali Allah di India, masyhur kisah dia, kisah Hadrat Maulana Inamul Hasan Sahib, ulama besar India, wali Allah besar, wali besar yang hebat. Kisah dia dalam pelantikan sebagai mursyid ataupun amir pada jemaah tabligh. Tuan-tuan, jemaah tabligh ni amir ni yang main-main tuan-tuan. Dia punya hadrat dulu ni bukan kecil anak. Dalam pemilihan tersebut, makan masa nak memilih siapa yang akan jadi amir pengganti kepada Maulana Yusuf rahimahullah yang telah wafat semasa istimak di Raiwin dulu tahun 1965. Lepas pada tu tak tahu siapa yang akan memimpin jemaah tabligh pada situ. Jemaah tabligh, jemaah yang besar, jemaah yang maksudnya bertebaran satu dunia, bergerak menyampaikan risalah Islam.
menyeru manusia pada Allah, menyeru manusia pada syariat, melaksanakan syariat, menjaga perintah Allah. Jadi memerlukan suatu orang amir untuk bantu, memandu mereka dalam menjalankan kerja-kerja agama yang rumit. Suatu kerja-kerja agama ni kalau tak pandu, kita akan buat kerja ikut kita je, ikut nafsu kita, akhir tak jadi apa. Jadi pemilihan tersebut berlaku, maka semua ulama-ulama berkumpul nak memilih, antara termasuklah Maulana Abdul Qadir Raipuri, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, Raisul Muhadis pada masa itu, apa lagi siapa, Maulana Inul Hasan, lagi ramai lagi lah, Maulana Daud Bopal dan sebagainya. Itu ramai ulama-ulama berhimpun memersyarat, makan masa juga. Akhirnya pada mulanya mereka bajet satu ulama tu jadi hadrat, satu amir, iaitu Maulana Zakaria. Tapi mereka memutuskan bahawa siapa yang amir itu ialah siapa yang melihat malaikat. Siapa yang pernah melihat malaikat, maka dia akan jadi amir. Maka orang semua keluar daripada bilik itu, seorang keluar, tinggal satu orang menangis. Dia kata, Zakaria telah buka rahsia aku. Dia pernah melihat malaikat. Itu Allah Ta'ala beri kemampuan pada dia untuk melihat malaikat. Dan ada juga sahabat-sahabat Nabi pernah melihat malaikat, seperti Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu sepupu Nabi SAW. Nabi SAW, Sayyidina Ibnu Abbas duduk depan rumah Nabi, depan rumah Nabi keluar satu orang lelaki cantik. Ibnu Abbas pun tengok, cantik orang ni. Lepas tu Nabi pun keluar. Ibnu Abbas, Rasulullah tanya, Ibnu Abbas, ya Abdullah, kamu nampak ke orang tadi? Nampak. Kamu akan buta. Rasulullah kata, kamu akan buta. Baru lalu tadi tu Jibril AS. Maka Allah beri kemampuan. Jadi ulama kata, kenapa jadi buta? Sebab nur yang ada pada malaikat itu satu nur yang tajam, nur yang kuat. Maka nur yang kuat tu bila Rasulullah ada, maka nur tadi tu akan maksudnya nur itu akan jadi slow lah. Maksud nur tadi tu akan jadi perlahan. Kenapa? Nur Nabi lebih kuat. Nur Nabi ni nur yang menyejukkan, nur macam awan yang menutup matahari. Matahari itu terang kan. Jadi Nabi itu bila malaikat itu ada, maka nur malaikat itu akan jadi malap, kerana ada nur Nabi yang lebih halus. Nur Nabi itu lebih kuat. Jadi kalau Rasulullah dengan malaikat Jibril ada, maka Jibril tu, dan kisah hadis Jibril kan, Jibril datang, jadi sahabat-sahabat datang pun tak buta pasal Rasulullah pun ada situ. Tapi bila melihat malaikat tu bersendirian, maka dia akan jadi buta. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di penghujud hayatnya beliau mengalami sakit mata. Sakit mata yang menyebabkan mata dia Allah Ta'ala cabut penglihatan. Namun Allah tak cabut akal dan kefakihan dan kehebatan dalam bidang tafsir dan bidang hukum. Bahkan beliau pernah jadi mufti di Makkah, qadi di Makkah, dan beliau kemudian dilantik juga sebagai mufti ataupun qadi di Taif, dan beliau pun wafat di Taif. Jadi sesuatu perkara yang halus ataupun dia panggil jismul latif, jismul yang halus, boleh dilihat oleh Allah, boleh dilihat oleh Allah SWT dengan, maksudnya dilihat oleh Allah Ta'ala, bukan boleh, mana Allah memang melihat segala perkara yang mawjudat itu, dan manusia pun boleh melihat, itu pun jikalau diizinkan oleh Allah Ta'ala ataupun diberi kemampuan pada kita untuk melihat tersebut. Perhatikanlah baik-baik perkara ini. Yang demikian zahirlah bagi kita, Tuhan itu wajib baginya bersifat sama, iaitu mendengar dan basar, bersifat melihat, mendengar dan sifat basar, melihat. Dapat mendengar dan melihat tiap-tiap sesuatu, sama ada yang dapat didengar dan dilihat oleh makhluk atau tiada. Mana makhluk tu boleh tengok ke tak boleh tengok, jauh ke dekat ke, terang ke ataupun kabur, zahir ataupun tersembunyi, sukun ataupun harakat. Tuan-tuan tambah sikit, sukun ataupun harakat, maksudnya diam ataupun bergerak, maka kesemuanya didengari dan dilihat oleh Allah Ta'ala. Tapak semut, tuan-tuan dengar tuan-tuan? Semut berjalan kan, dengar tak? Allah Maha mendengar tapak semut, sebab perkara itu ada. Apabila seorang ada kepercayaan seperti itu, maka tidaklah buddah nafsunya akan tunduk pada titah
perintah Allah dengan membuat apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa pula yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itulah kalau kita boleh faham sifat basar itu dengan begitu, maka itu kalau ulama kata kalau kita boleh faham sifat basar Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan mempertontonkan segala amal baik kita, puji-pujian kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan segala selain masih Allah, bukan selain daripada Allah Ta'ala. Maka bila kita faham Allah itu Tuhan, itu yang kita faham akan jadi ilahi anta maqsudi. Ilahi anta maqsudi, Tuhanku engkaulah maksudku. Itulah amalan kita tu maksud kita. Wa ridhaka matlubi, dan keredaan kaulah menjadi matlamatku, menjadi keinginanku. Baik tuan, sifat kalam Allah. Wallah, sifat basar Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan tuan-tuan? Saya buku 9 ni ada baca kitab Syifa, kena habis. Sifat dengan Syekh kami di Mesir, Syekh Muhammad Awad Al-Mankush. Baca. Ini dah buku surat 200 lebih. Besok malam baru habis. Kena baca laju. Ada soalan tak? Boleh faham tak? Boleh faham Jadi Allah melihat itu tidak ada keterhadan. Kita melihat terhad. Kalau kita boleh melihat bintang yang paling jauh pun, itulah terhad kita. Kita tak boleh lihat semua bintang. Kalau kita melihat satu bintang, kita akan fokus satu bintang saja. Kita tak boleh fokus semua bintang. Kalau kita boleh melihat dinding ini paling terhad kita. Di belakang tu kita tak boleh lihat. Tapi Allah melihat dengan tafsil. Allah melihat dengan terperinci, jelas, nyata, inkisyaf. Dan Allah pun mendengar begitu. Allah mendengar pun tanpa ada keterbatasan ataupun tanpa keterhadan. Kita mendengar terhad. Dalam ni kalau orang borak pun tak tahu apa cerita. Kan? Kita tidur sebantal dengan bini kita mengumpat dalam hati dia pun kita tak tahu. Kan? Kan? Begitu juga. Kan? Lelaki, apa yang cakap dalam hati dia pun bini tak dengar. Rambut semua hitam, hati lain-lain. Waktu tu dulu kan. Wallah ta'ala alam. Kalau tak ada soalan, kita tangguhlah. Saya minta maaf, saya lambat sikit tuan-tuan, ada jam sikit kat depan tol ni. Wallah ta'ala alam. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.